Apakah di antara kesan akibat ketidakstabilan politik terhadap sesebuah negara? Terdapat juga sesetengah pihak yang menggelarnya sebagai revolusi kebangkitan rakyat dan suara rakyat. Hakikat kebiasaannya, tindakan dan pelaksanaan sebegini berpunca daripada perkara yang sama, iaitu ketidakstabilan politik yang terjadi di sesebuah negara. Disebabkan keadaan pertumbuhan politik yang tidak sihat serta persaingan kedudukan dan kuasa secara tidak adil dan saksama menyebabkan pihak yang terlibat, khususnya para pemerintah dan pentadbir, mula mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap keperluan dan kehendak rakyat. Kesan ketidakstabilan politik amnya terbahagi kepada beberapa bahagian dan klasifikasi, iaitu kesan jangka panjang dan kesan jangka pendek terhadap ekonomi dan politik negara itu sendiri, serta di peringkat antarabangsa. Ketidakstabilan ini dikira daripada sudut skop mikro dan juga makro. Ketidakstabilan politik sesebuah negara berpotensi untuk membawa kepada pelaksanaan dan tindakan-tindakan luar jangka seperti rusuhan, demonstrasi, bantahan, tunjuk perasaan dan jika kronik mungkin berlakunya perang saudara. Melihat kepada keadaan ini, terdapat kemungkinan bahawa negara tersebut mungkin akan mengalami implikasi yang sangat negatif. Di antara kesan di dalam tempoh jangka pendek adalah sekiranya rusuhan yang berlaku melibatkan keganasan dan pertumpahan darah di sesebuah tempat, kegiatan ekonomi khususnya yang melibatkan perniagaan dan perusahaan akan tergendala dan terhenti kerana dua faktor, iaitu kekurangan tenaga kerja disebabkan pekerja yang terlibat dan kerana faktor keselamatan pengusaha atau peniaga sendiri yang tidak terjamin keselamatannya. Aktiviti ekonomi yang terganggu akan menyebabkan lebihan penawaran produk atau barang serta perkhidmatan dan sekaligus memperlahankan aliran keluar masuk tunai. Ianya akan merugikan peniaga khususnya dan merugikan negara juga secara amnya. Manakala jumlah perusuh atau penunjuk perasaan yang ramai dari pelbagai kawasan berkumpul di satu kawasan tertentu sahaja akan mengurangkan jumlah pembeli di tempat-tempat lain sekaligus mengganggu aktiviti ekonomi secara amnya. Di samping itu, sesebuah negara sama ada pemimpin maupun rakyat akan berhadapan dengan kesan jangka masa panjang yang disebabkan ketidakstabilan politik yang telah berlaku di negara tersebut. Manakala kerajaan terpaksa menggunakan kos yang sangat besar bagi menanggung perbelanjaan kesan daripada rusuhan dan tunjuk perasaan, seperti menggunakan peruntukan sektor-sektor lain di dalam perbelanjaan pembangunan negara dan perbelanjaan mengurus negara secara berlebihan untuk menanggung kos rawatan mangsa atau rakyat yang tercedera, serta membaiki kerosakan yang berlaku merupakan kesan jangka masa panjang, perancangan pembangunan negara juga akan tergendala dan terganggu. Tidak dapat dinafikan dari sudut mikro ataupun skop yang lebih kecil, rakyat yang terlibat ataupun penunjuk perasaan merupakan golongan yang paling terjejas kerana implikasi ketidakstabilan politik ini. Kemusnahan harta benda awam dan barangan peribadi serta permusuhan dan pergaduhan yang besar akan berlaku dan perlu ditanggung oleh rakyat secara keseluruhannya. Kemusnahan secara materialistik serta keruntuhan nilai-nilai murni oleh sebab permusuhan dan perpecahan seterusnya akan memecah belahkan perpaduan di dalam sesebuah negara. Malahan, risiko kehilangan nyawa serta risiko berlakunya keganasan di antara pihak yang berlainan dan pertumpahan darah juga berkemungkinan terjadi dan keadaan negara atau sesetengah tempat yang terlibat akan berada di dalam keadaan yang tidak kondusif dan tidak selamat lagi. Meninjau dari aspek yang lebih luas atau skop makro, di antara implikasinya adalah akan berlaku banyaknya kemusnahan harta benda atau material seperti kerosakan jalan, bangunan dan tempat tinggal yang akan menyebabkan operasi membangun negara terbantut.
Tanpa kemudahan dan prasarana, kegiatan ekonomi akan menjadi lebih perlahan kerana pengurangan pengeluaran produk dan kemerosotan angka penawaran perkhidmatan. Suasana ekonomi yang tidak sihat ini mengganggu keadaan ekonomi negara tersebut dan barangkali menyumbang ke arah kemunduran negara di dalam satu-satu tempoh tertentu. Manakala pihak ketiga akan mengambil kesempatan di atas ketidakstabilan politik yang berlaku, pihak ketiga ini berkemungkinan melakukan campur tangan dan mengambil alih sektor yang dirasakan memberikan keuntungan kepada mereka. Kesan ketidakstabilan politik ini turut menjejaskan ekonomi pelbagai golongan yang terlibat, baik secara individu, masyarakat, pihak kerajaan dan dalam masa yang sama memberi kesan kepada kegawatan ekonomi antarabangsa seandainya ketidakstabilan itu membawa kepada rusuhan, tunjuk perasaan, bantahan secara berpanjangan dan melibatkan keganasan ataupun pembunuhan. Tanpa perpaduan, rakyat akan hidup di dalam keadaan tidak selamat dan kondusif. Perpecahan masyarakat akan membuka ruang kepada musuh negara atau pihak luar mengambil kesempatan mendapatkan kepentingan negara sewenang-wenangnya. Pihak kerajaan pula akan kehilangan kepercayaan rakyat kerana proses pembangunan dan mengurus negara akan menjadi tergendala dan terganggu, dan khususnya kerana ketidakstabilan politik yang lama terganggu. Hubungan kerajaan dengan negara luar juga akan rosak kerana negara sudah tidak selamat dan menyukarkan sebarang kerjasama. Contoh mudah, kerjasama serantau yang melibatkan ekonomi adalah kegiatan ekspor dan import. Setiap pihak sebenarnya memainkan peranan yang sama pentingnya di dalam memastikan kestabilan politik di dalam sesebuah negara. Rakyat perlu berfikir panjang tentang tindakan yang diambil dan pihak kerajaan pula perlu menangani sebarang isu ketidakstabilan politik dan kesan-kesannya secara bijaksana dan saksama. Langkah-langkah yang pragmatik perlu dirancang dan disediakan oleh pihak kerajaan sebagai menghadapi keadaan-keadaan seperti tunjuk perasaan, demonstrasi dan sebagainya. Pihak-pihak ini perlu menggunakan pendekatan yang aman dan secara rundingan agar kemaslahatan bersama dan kepentingan ekonomi sesebuah negara dapat dipelihara daripada sebarang ancaman daripada dalam dan juga luar negara. Proses membangun dan mentadbir sesebuah negara merupakan usaha sama di antara rakyat dan pemimpin. Sekiranya ketidakstabilan politik berlaku, implikasi yang terjadi sudah tentu akan menjejaskan keseluruhan aspek sosial, kebudayaan politik dan yang terpenting sekali merupakan ekonomi sesebuah negara. Lebih-lebih lagi di saat pandemik penyakit COVID-19 yang melanda ini. Rumusan yang boleh kita buat adalah perpaduan dan persefahaman di dalam negara adalah sangat penting kerana ianya akan mengeratkan hubungan yang baik di antara kerajaan dan juga rakyat.